kubur kadang-kadang jauh. Kalau jauh, alhamdulillah. Betul dah tadi, kubur jauh, kubur mak ke mamang, kita duduk sini. Tak apa, dah kurang ziarah. Tak mengaji di rumah, berdoa di rumah. Ni taklah kampung tula kat kubur. Tak pergi. Rumah bini 4 hari sebetul pergi. Nah, kubur mak beranak dia, tak pergi. Anak beruk. Tak erti bahasa. Nah, betul tak? Nah, Tok Peraih beruk. Duduk Pulau Rusa, ada beruk sekor, bubuh atas hendak motor. Pagi-pagi tu bek lah, talik darat lah. Lepas tu upah naiknya. Faham tak lagi? 20 tahun bersama dengan beruk dia. Pagi peng rezek beruk duduk atas hendak. Lalu balik hendak beruk pula bawa, tuang duduk atas hendak. Faham? Maknanya rapaknya dia dengan beruk naiknya. Tiba-tiba tuang beruk mati. Orang lagi kubur, beruk tu ziarah. Kita pak kita mati, kita tak pergi. Anak beruk. Ke dah lama? Sama tak? Biar pedih. Nampak? Siapa suruh jepuk? Dia gitu je dah. Nampak dah erti bahasa ingat? Faham? Betul mula kita salah ni. Khabar tak kan? Nah, bila Allah nak jadi molek, kita akan jadi nampak hak tak betul kita. Dah. Bapa ziarahku banyak sangat kelebihan, antaranya fa innaha turikul qalba, menjadikan hati lembut. Bapa tengok kematian. Ziarah kubur lembut hati. Orang yang keras hati nak suruh lembut hati ada 2 cara. Dalam hadis yang lain orang tanya Nabi, macam mana hati keras nak lembut? 2 Nabi jawab. Yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua, sapu kepala anak yatim. Anak yatim jumpa, kalau dia pakai piyah, buang, sapu kepala dia. Ada satu hadis, sebanyak mana rambut dia kena tangan kita ni, 1000 rambut, 1000 dosa apa. Dan amalan itu melembutkan hati. Tahu tak? Kita keras hati kita ni. PT 14,000 dalam bank. Tapi kalau wis sejik sikit, keras hati pakai. Hati keras tu. Tak pakai rawa tu. Tahu? Kalau orang hati lembut, PT dalam bank ada 14,000, 1,000 wis ke sejik. Ada 13,000 lagi, tahu tak? Tak wis sikit. Sikit pula acur PT. Lebih lonyeng. Tak apa tak? Tak nampak muka dah. Gambar agung tinggal hidung je. Buruk dah PT. Manalah bukan Pulau Rusa. Tak? Itu hati keras. Betul tak? Ziarah orang mati. Tengok orang mati. Tengok kapang. Tengok mandi. Tengok semayang orang mati. Tak? Itu nak lembutkan hati. Kerana hati kita ni kalau keras, Allah marah. Jumpalah Allah nanti dalam keadaan hati kita lembut. Kita bakit lagi sebagaimana kita mati. Orang yang mati keras hati, bangun keras hati. Mati hatinya lembut, bangun hatinya lembut. Yub'asul kullu 'abdin yaumil qiyamah ala ma mata alaih. Dalam Sahih Muslim, setiap hamba Allah akan dibangkitkan hari kiamat macam mana keadaan dia mati gitu. Fa innaha turikul qalba, melembutkan akan hati. Waktu demiul aina, dan menjadikan menangis. Dah untung apa menangis? Siapa menangis? Kerana ingat pada kematian membawa kepada takut kepada Allah. Nampak? Di kubur tengok, ada benda, ada orang mari, sedih. Tengok, hebat-hebat dia ni, kaya ni. PT dalam Maybank ni, tabung haji 40,000. Maybank paling ke bank cak paling 5 saja 200,000 dalam bank. Bang, tu paling 5, paling bewok, paling karun nak suri. Tak. Tapi gini kejadiannya. Tinggal 2 batang batu nisan. Tanya kedai berapa sepasang? 60 riyal sepasang. Faham? Gini kejadian. Anak sekor harang tak mari. Itu melembutkan hati. Nak kapa bil mauti wa izar. Memadalah kematian itu sebagai penasihat bagi hidup kamu. Betul tak? Bab mati ni dia menjadikan kita tak laju sangat. Nabi kata ingatlah benda yang menjadikan kamu perlahan dalam kerja dunia. Kematian. Tengok budak-budak rezek duk menerak highway kau 15 buah. Lakung seorang bahan ni lori tu biar tok kembur. Nak biar jadi slow biar. Nak. Kerana apa? Wa izar, memberi nasihat.
Lagi boleh leak. Oh, pijak aku boleh leak. Bang, belakang lari, otak kokok ngepurung. Baru slow habis. Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai memberi nasihat, memberi pengajaran. Bila tu? Bagi orang-orang mukmin. Tak jadi apa kau? Tak jadi apa kau? Ada masalah dengan hati kamu, ada nifak di dalam hati. When I close my eyes, it's a fantasy. Perfect plastic life from a magazine. Then when I wake up, it's reality. I can have it all. Live my body dreams. La di da da da, la di da da di, la di da da da. Live my body dreams. La di da da da, la di da da di, la di da da da. Live my body dreams. Glitter Nirvana, mascara on my eyes. Can't see the drama under my sequin sky. Pink prima donna, I'm feeling out tonight. The preset of mine, because I'm with my gorgeous, gorgeous, gorgeous girls. Flip phones dipped in diamonds and pearls. Rise on rover, hopping toaster. Come take a step into my world. When I close my eyes, it's a fantasy. Perfect plastic life from a magazine. And when I wake up, it's reality. I can have it all. Live my body dreams. La di da da da, la di da da di, la di da da da. Live my body dreams. La di da da da, la di da da di, la di da da da. Live my body dreams. Can't go spin cause I'm a 10. Pink Corvette, let's paint the rims. I give looks and set the trends. We all look good, it's me and friends. Number one, I feel important. I got flavors. Hati nak suruh lembut apa? Hati lembut itu datangnya cahaya. Hati lembut baru orang ngaji. Hati keras ngaji dah masuk. Hati lembut hadis boleh ingat. Hati lembut tafsir boleh ingat. Fatwa ulama boleh ingat. Hati lembut. Hati keras ya. Hati lembut dia tak tangguh hutang orang. Kalau keras hati dia tak bayar hutang orang. Dia hidup kita perlukan cahaya. Cahaya tu ilmu. Ilmu makrifat, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu tajwid, ilmu fiqh, macam-macam ilmu. Al-ilmu nurun yuqzafu fil qalbi. Ilmu itu cahaya yang dicampakkan ke dalam hati. Hati itu kata Ibrahim bin Adham kena lembut. Baru boleh campak cahaya. Dah hati macam air cok. Nak cahaya apa? Tarik orang duduklah tu. Tengok orang kaya-kaya ke tak? Tengok dia mandi tau. Mandi air pahit je. Padahal berjuta PT. Tahun Sri 4 juta PT dalam bank. Rumah 3 tekak ada lift dalam. Kereta sebelah buah. Hak murah sekali Bentley 2 juta. Tu pun Bangla bawa waktu kita hok sapah. Oi, jangan main kalau orang KL kaya-kaya 10 buah 15 buah biasa kereta. Kereta kalau tubik kat pagar dia Bentley, Bugatti, Ferrari, Mercedes itu cak ayam. Kerana terlalu kaya. Rumah berapa? 60 juta, 50 juta. Itu kita lalu kat Gatri, lewat rumah. 5 juta. Tak siap lagi, tengah duduk plastar. Kata berapa? 5 juta. Oh, besar rumah. Kita ambil asa tau, kita buat gurang. Orang Melaka dah Ustaz. Orang Melaka bertunjuk 5 juta suti. Kan tu cak ayam. Bagi kita orang hebat lah tu. Tapi bagi orang-orang kaya, cak ayam. Hak cak naga, 30 juta, 40 juta. Tapi mati, tinggal benda. Batu nesang 2 T, koteng-koteng. Jadi cekelak nesang. Kalau ada bekal, Alhamdulillah. Tak ada bekal, go to hell. Betul tak? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila safinatin. Barang siapa dimasukkan ke dalam kubur dengan tidak membawa bekal, maka samalah seperti terjun di dalam laut dengan tidak ada pelapung. Kita panggil tok kita, tok nyang kita, pok tok tua kita, mak kita, mak dara kita, mak long, mak ngah, mak teh, mak enggak. Buah tamutuk ke laut, wagi kat air 50 depa tengah laut, terhuklah air belaka. Lapik menolong habis. Gitulah orang yang ada dia dalam barzakh
tak ada bekas. Al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawwis. Orang yang mati di dalam kubur sama seperti orang yang lemas meminta-minta tolong, memanggil-manggil. Nah. Jadi kita pergi. Bila kita pergi buat apa? Beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Faham? Salam sejahtera atas kamu. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kebaikan dan keselamatan, kesejahteraan kepada penghuni kubur ini. Lepas tu dapat pahala besar kau beri salam. Dalam hadis kata, waradda alaihi salam, mayat itu menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kita tak dengar. Kita beri salam kepada mayat, mayat dengar, mayat jawab, kita tak dengar. Siapa lebih kuat pendengaran? Mayat ke kita? Mayat. Faham? Kita beri salam. Nampak? Wasallama ma min abdin muslimin marra bi qabri akhih. Nabi kata tidak ada seorang Islam yang pergi ke kubur saudaranya. Wa kana ya'rifuhu fi dunya, adalah dia kenal, masa dalam dunia dia kenal orang mati ni. Orang mati tu pun kenal dia. Faham? Wa sallama alaih. Dia pergi tu dia kata assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia kata lagu tu. Illa arafahu, melainkan mayat itu kenal juga dia. Oh, mamak mari kubur aku. Wa radda alaihi salam, dan mayat itu menjawab salam. Jelas tak ke? Jawab salam. Mana mayat dengar tak kita beri salam? Kita dengar tak mayat jawab? Sebab apa tak dengar? Sebab kalau dengar jadi dua mayat. Kalau mayat jawab Waalaikumsalam, lama mudah lah tak bagi kubur aku. Kena ramau. Kita bing bawah. Faham lagi? Dua mayat jadi. Nah, jadi orang pun takut dalam tak dengar pun tak pergi kubur. Nah, siapa pintu kubur besar tu beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Siapa kubur pak hak kita nak ziarah, kubur mak, kubur saudara ni, beri salam suku pula. Afdal lagu tu. Ingat dah? Siapa pintu kubur, beri salam tu sekali. Siapa dekat mayat kubur kita nak ziarah, sekali lagi. Faham tak? Apa ucapan kau pandamu, asal beri salam saja. Dan kalau Assalamualaikum biasa, boleh. Imam Nawawi jawab, harus. Mana biasa? Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dah. Atau pendek ke? Assalamualaikum. Boleh dah. Dan yang afdal, yang Nabi ajar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera atas kamu, wahai penduduk kubur. Okey? Hal lain lagi, Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera atas kamu, wahai penduduk negeri orang-orang yang beriman. Faham? Kita tambah lagi afdal. As'alallahu lakum walana al-afiyah. Aku minta pada Allah agar berikan kebaikan bagi aku dan bagi kamu semua. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Dan aku dengan kamu pasti akan berhimpun juga suatu masa nanti di alam barzakh. Tak? Itu. Sunnah. Siapa di kubur mak kita, Assalamualaikum ya ahlal kubur, boleh. Assalamualaikum ya ummi, boleh tak? Ummi benda mana? Ibuku. Kalau ayah kita, Assalamualaikum ya abi, boleh. Okey? Atau Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin pun boleh. Ya abi pun boleh. Mati tu adik kita, Assalamualaikum ya akhi, boleh. Salam sejahtera atas kamu, wahai adikku. Atau wahai kakakku. Betul belaka dah tu. Okey? Lepas tu katanya ulama-ulama, kita baca Quran. Banyak mana ikut pandamu. Mu nak duduk 2 jam, baca 2 jam. Mu nak duduk 2 minit, baca 2 minit. Imam Hanbali kata baca surah Al-Ikhlas tak apa dah. Baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita baca Quran, di mana orang baca Quran, di situ turun rahmat. Mu baca atas kepala lori, turun rahmat situ. Mu baca patah, turun rahmat patah. Mu baca Quran dalam hutang, turun dalam hutang. Mu baca kubur, turun kubur. Baca di rumah, turun rumah. Kita harap rahmat Quran itu nak dapat juga kepada si mati. Faham? Lepas tu kita baca doa. Doa benda yang terbaik. Doa agar Allah ampunkan dia.
Nabi pesan nak orang kalau pergi kubur, istaghfir lahum, minta ampunkan bagi mereka itu. Hadis yang lain pula, lepas-lepas tanang Nabi kata jangan balik lagi, istaghfiru di akhikum, minta ampun pada Allah bagi mayat ni dulu. Faham? Minta ampun ke dia. Doa pendek boleh, doa panjang boleh, doa bahasa Arab boleh, bahasa Rusia pun boleh. Bahasa Ukraine, Latvia, Belarus pun boleh. Faham? Tak? Cuma yang afdal bahasa yang Nabi guna. Nampak? Bahasa Arab paling afdal. Okey? Wala taqulu hujra. Jangan kata hak tak molek. Jadi bila kita duk fikir tengok kubur tak ada orang mari, sedangkan dia orang kaya, sedangkan dulu dia orang senang, dia kan orang hebat, macam-macam pakak, jutawan, gelarang macam-macam, datuk itu ini tak. Bila mati jadi tak ada orang nak layan ke dia, betul tak? Kita kena ingat aku kat gini, kalau gini orang kaya jangan gini dah kada pergi kubur, dah aku basak terek kau kada mari kubur aku. Datang membawa lembutkan hati. Bila lembutkan hati berasa nak ambu tinggal dah solat, berasa nak sedekah dah, berasa nak semayang malam dah, berasa nak semayang witir, nak semayang Tuhan, banyak nak derma, banyak nak buat baik, tak mau dah minum arak, tak mau dah mana judi. Tak, dia dah kubur. Kalau menangis, mata tu tak masuk neraka. Nabi pernah sebut la yalijun nar ainani. Tidak akan masuk neraka dua jenis mata. Dua jenis mata tak masuk neraka. Mata yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang ketika dalam dunia, mata tu menangis kerana takut pada Allah. Kita pergi kubur takut tak? Takut tak? Takut Allah ke takut atu? Wah, bodoh tak mau kita. Muka dalam uduh bodoh pula. Faham lagi? Pergi kubur takut Allah. Faham? Teringat kepada janji-janji Allah. Baik balas baik, buruk balas buruk. Jadi berasa takut ke Allah. Kita pergi kubur takut atu. Faham? Duduk dalam dua ini gini liar mata-mata. Dengar baik-baik orang Pulau Rusa, kubur tak ada atu. Kubur benda ramai, roh. Okey? Kerana dalam hadis sebut roh. Roh orang beriman ada, roh orang kafir pun ada, roh orang jahat pun ada. Tu kubur. Tapi kita, mindset kita sudah diperbodohkan oleh cerita. Kita tengok cerita Cina, atu, tubik kot kubur. Cerita orang putih, atu, tubik kot kubur. Cerita Siam, atu, tubik kot kubur. Cerita Melayu, atu, tubik kot kubur. Akhirnya pada otak kita, kubur, atu, kubur. Faham lagi? Jadi pah tua gitu. Dah ada alu kat kubur apa? Ada atu. Atu korok mu. Mana ada atu? Dah kata roh. Kan dia letak jasad. Bila dia letakkan jasad, kubur orang beriman. Bila dia letakkan jasad, rusung awak mari di rumah, roh ni baru turun dari langit dalam kitab hadis. Okey? Cabut roh, ambil wi ke malaikat, awak naik ke langit 7 lapis macam Isra Mi'raj. Tunjuk syurga, tunjuk neraka. Orang duk sibuk mandi tubuh ni, ngekapang, semayang, lepas tu usung lagi kubur. Bila siapa kubur dalam kitab Sahih Ibn Hibban, diturunkan roh dari langit, letak dengan kubur sejauh mata memandang. Faham? Lepas tu bubuh di sebelah jasad. Ada satu riwayat di sebelah kain kapang ni. Kerana nak datang muka wanaki bertanya soalan. Jasad saja tak boleh jawab. Roh dan jasad jawab. Tapi dia alam barzah, bukan alam dunia dah. Kalau alam dunia tak boleh nak bangun dia. Tak, kerana tindih di tanah. Tapi alam barzah, dunianya yang lain. Hidup di dalam barzah, kita hidup di alam dunia. Bagi kita dia mati, bagi dia kita sudah mati. Faham? Kerana apa? Kerana hakikat sebenar kehidupan ialah di alam kubur. Dalam dunia ramai orang tak bangun-bangun lagi. An-nasu fid dunya niyamun iza mata intabaha. Manusia yang sedang hidup ini ramai-ramai dalam dunia, kebanyakan sedang tidur. Bila mati intabaha, baru bangun dari tidur. Faham lagi? Jadi hidup yang sebenar dalam kubur. Ni tengah tidur sedap ni. Dengar marabuka. Baru dah nak jawab. Tak? Wala taqulu hujra, jangan cakap hudu-hudu, cakap yang baik-baik. Tapi kubur kat orang ngisyak.
Kubur ngisak tu haram. Kullu muskirin khamrun, setiap perkara yang kita masukkan dalam tubuh untuk dapat khayal sting sama macam minum arak. Wa kullu khamrin haram. Maka bila hukum sama dengan minum arak, haram. Wa kullu al-haramu yajuru ilan nar. Yang haram itu mengheret kamu ke neraka. Orang ngisak takut duduk atas kubur? Tak takut. Duduk biar jalan, faham boleh. Duduk tengah kubur. Molek-molek ada dengan air perasa, dengan jagung, dengan penuh kubur. Faham lah nak buat aku ni? Ada sel lagi, kalau orang pas kubur tak takut. Kenapa? Kita bawa tu imam takut kok. Kita bawa tu imam, malam-malam, kudalah malam Jumaat, tengah-tengah kubur takut kok? Takut. Bawa Al-Hafiz takut lagi. Bawa apa tak takut? Bawa opuang. Bawa lagi. Kalau ada orang puang punya bahasa, atas dalam kubur kan masuk lagi. Tak takut sikit. Faham? Heret hot tina. Jirik kepala putih anak. Anak tu natang ke kapal dia aku jirik. Nampak tak? Tak ada peduli. Jadi segor mega belaka. Apa? Kerana seronok punya masa. Tahu tak? Ngisak, orang puang. Jangan main atu kubun bau. Nampak tak? Jadi, apa benda ni, balik kita kepada hadis ini, kita betulkan balik kita yang sudah kurang ziarah kubur. Nak ziarah dah kubur, lebih-lebih lagi orang yang dekat dengan kita. Betul dah kita duduk rumah siapa belaka. Tapi kita bayangkan kalau kita tua kat gini, anak kita duduk Kuala Lumpur, dia telefon tak balik. Suka tak kita? Mana suka? Dia telefon ataupun dia balik jumpa kita? Dia telefon dia ke? Kau orang lain dah. Sukalah dia balik, boleh tengok, boleh pegang dan sebagainya. Maka mari dekat, tu yang terbaik. Nak menyebabkan rasa senang hati orang yang ada di alam barzah. Wallahu a'lam.